Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil Syiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Burhan, yang terkumpul 3 soalan, nantilah ana jawab. Tak apa-apa soalan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab muka surat 29, tajuk kita iaitu i'tiqad Jabariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah. Baik. I'tiqad asal perkataan ain qaf dal. Aqada. Aqada tu maksudnya ikat. I'tiqad artinya ikatan. Atau dengan kata lain pegangan. Maknanya apa pegangan yang kita pegang. Kefahaman macam mana yang kita pegang. Maka di sana daripada sejak zaman dahulu lagi ada beberapa pegangan. Antaranya iaitu Jabariyah ataupun Mu'tazilah dan juga Ahlus Sunnah. Jadi mana yang boleh kita pegang, mana yang tak boleh. Maka Syekh terang. Kata muallif, mazhab Jabariyah yang pertama. Jabariyah jimbarayata marbutah, macam dalam kitab Jabariyah. Mazhab Jabariyah, dia kata, mengatakan bahawa hamba manusia tu tiada baginya usaha dan ikhtiar. Jadi pegangan mazhab Jabariyah ni bukan mazhab fiqah, bukan yang macam mazhab Syafi'i Maliki itu dalam masalah fiqah. Ini dalam masalah tauhid, masalah akidah. Dalam masalah akidah dia ada mazhab juga. Tapi mazhab yang betul satu je, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Lain semua tak betul. Sebagai contoh yang inilah mazhab Jabariyah ni. Jadi pegangan mazhab Jabariyah, dia kata manusia ni tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Manusia tak boleh buat apa-apa langsung. Hanya sekalian perbuatan mereka itu dengan tergagah semata-mata. Maksudnya setiap yang berlaku tu berkebetulan sahaja. Bukan usaha dia, bukan ikhtiar dia. Yakni Tuhan menjadikannya sekaliannya. Maknanya semuanya Tuhan bagi jadi. Maknanya kalau dia jadi jahat pun itu bukan usaha ikhtiar dia. Maknanya dia reda dengan kejahatan yang dia buat. Nah, macam mana dah Tuhan buat aku jahat? Macam tu maksud dia. Mazhab ini salah. Ini sesat. Tak betul. Mazhab Jabariyah ni tak betul. Sebab bulat-bulat terus serah pada Allah. Tak ada usaha, tak ada ikhtiar.
Kenapa hang tak semayang? Dah Allah buat aku tak semayang? Macam mana? Dia jawab gitu. Jawab begini Jabariyah. Oh, tak betul. Mazhab ni salah. Faham Yang kedua mazhab Mu'tazilah. Mim ain ta zai lam ta marbutah. Mu'tazilah. Mu'tazilah ni asal katanya i'tazil atau i'tizal. I'tizal tu maksudnya asing. Mu'tazilah dia mengasingkan diri dia. Kan? Asalnya orang yang bawa pahaman Mu'tazilah ni dia berada di jalan yang lurus. Asalnya dia jalan yang betul. Tetapi akhirnya entah macam mana jadi kat dia dah. Dia keluar daripada madrasah dia, keluar daripada pondok dia. Dan dia tinggalkan guru dia. Tinggal satu hal. Lepas tu dia lawan balik guru dia. Sebab tu dipanggil kumpulan ni kumpulan Mu'tazilah. Kumpulan yang mengasingkan diri daripada pondok, daripada asal, daripada guru dia. Lepas tu bahaya meninggalkan guru ni. Takut tersalah arah dia, tersalah jalan dia. Tu geng Mu'tazilah ni. Apa yang salahnya pada Mu'tazilah ni? Dia kata mazhab Mu'tazilah mengatakan bahawa hamba manusia itu menjadikan atau mengadakan perbuatannya sendiri. Dia terbalik dengan Jabariyah. Mu'tazilah kata semua yang berlaku ni manusia tu buat sendiri. Allah tak ada campur tangan Allah. Maknanya semuanya usaha kita, semuanya ikhtiar kita. Allah tak boleh buat apa-apa. Allah tengok aja. Maksudnya macam itulah Mu'tazilah ni. Jabariyah tadi kata semuanya Allah buat. Mu'tazilah pula kata semuanya kita buat. Tu kontradik dia. Perbezaan dia tu. Iaitu perbuatan ikhtiari. Perbuatan. Dia huraian yang lebih dalam ada dalam kitab Usul Tauhid. Kerana dalam perbuatan ni dia ada dua. Ada perbuatan ittirari, ada perbuatan ikhtiari. Nanti kalau ada kesempatan masa kita ngaji pula kitab tu nanti insya-Allah. Tapi nak bagi faham dulu. Perbuatan kita cerita lebih kurang je lah. Perbuatan ittirari ni adalah perbuatan yang tak payah nak fikir panjang-panjang. Semua orang akan jawab ini perbuatan Tuhan. Termasuk yang bukan Islam. Kafir pun akan jawab begitu. Contohnya matahari bulan. Bila matahari naik pagi-pagi, kita tanya orang, matahari ni siapa bagi naik? Semua orang akan jawab, ini Tuhan punya kerja. Tuhan lah bagi naik. Kalau dia jawab lain, makna dia gila. Tak betul lah. Kan? Semua akan jawab begitu. Semua akan kata Tuhan. Tak ada siapa kata, ni kerajaan Malaysia bagi naik. Tak ada. Sebab tak boleh terima akal. Itu panggil ittirari. Ittirari ni ambil daripada perkataan darurah. Yang maknanya spontan. Tak payah fikir panjang-panjang. Secara spontan kita kata ni perbuatan Tuhan. Turun hujan perbuatan Tuhan. Itu panggil perbuatan ittirari. Tapi di sana ada satu namanya perbuatan ikhtiari. Ikhtiar asal maknanya iaitu pilihan. Perbuatan itu seolah-olah nampak kita ada pilihan. Macam pilihan kita lah. Nak mengaji ke tak nak mengaji, itu pilihan. Nak makan ke tak nak makan, pilihan. Nak tidur ke nak jaga, pilihan. Itu panggil ikhtiari. Ini yang dimaksudkan dalam kitab ni. Jadi mazhab Mu'tazilah kata perbuatan ikhtiari itu adalah perbuatan kita sendiri. Bukan perbuatan Tuhan. Bukan Tuhan buat. Maknanya kalau ada pilihan, itu hak kita nak pilih. Tuhan tak boleh buat apa-apa. Tuhan tengok aja. Itu maksud dia. Mazhab yakni perbuatan-perbuatan yang diusahakan. Mazhab ini salah. Tak betul. Mu'tazilah ni tak betul. Sesat. Jadi dua dah tak betul. Jabariyah tak betul, Mu'tazilah tak betul. Yang ketiga disebut Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mereka yang mengikut sunnah. Mana sunnah? Sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Ikut jalan yang betul. Jadi yang kata 73 golongan, 72 dalam neraka, satu saja betul, itulah dia. Ahli sunnah wal jamaah sahaja yang betul, satu tu.
Lagi 72 termasuklah Jabariyah, Mu'tazilah, Sekularisme, Liberalisme, tak kira lah apa-apa nama pun. Nah, yang pahamannya itu bercanggah dengan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Apa dia Ahlussunnah wal Jamaah? Mazhab Ahlussunnah mengatakan bahawa hamba, yakni manusia, tidak menjadikan atau mengadakan perbuatan sendiri. Apa yang kita buat ni, kalau mengikut pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang kita buat bukan kita boleh buat sendiri. Tu maksud dia. Tak macam Mu'tazilah. Mu'tazilah kata semua usaha ikhtiar ni kita buat sendiri. Tak. Ahlussunnah wal Jamaah kata tak. Sebab tu kalau baca dalam kitab Usul Tauhid, dibicara tentang perbuatan ikhtiari. Perbuatan ikhtiari itu adalah perbuatan Allah. Macam kita sebut tadi, pilihan kita nak makan ke nak minum. Yang tentukan kita nak makan ke tak nak makan tu Allah. Yang tentukan kita nak mengaji ke tak nak mengaji pun Allah juga. Semuanya Allah. Nah, sebab kita berpegang pada ayat kullu min indillah. Setiap sesuatu semua daripada Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kamu dan Allah yang jadikan segala perbuatan kamu. Itu dalil dia. Kemudian lagi, hanya Tuhan yang menjadikan, Allah lah yang jadikan segala-galanya perbuatan kita. Ya, kita buat jadi baik pun Allah buat jadi baik. Dia jadi jahat pun Allah buat jadi jahat. Habis sama macam Jabariyah ke? Tak, ada tetapi situ. Tetapi ada bahagian usaha dan ikhtiar. Tetapi walaupun kita meyakini bahawa segala perbuatan ikhtiari itu adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan kita, tetapi dalam masa yang sama, di sana kita berpegang ada usaha dan ada ikhtiar. Itu yang membezakan kita dengan Jabariyah. Adapun Jabariyah, dia kata semuanya Allah. Kita tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Maksud tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Contohlah, dia ni jahat. Dia nak jadi baik, tapi dia tak boleh jadi baik kerana Allah tetap dia jadi jahat juga. Maknanya dia berusaha nak jadi baik, tak boleh juga. Tak. Itu tak betul. Dalam pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, bila kita berusaha nak jadi baik, insya-Allah Allah bukakan jalan kebaikan. Maknanya kita jadi baik itu dari segi hakikatnya Allah yang nak kita jadi baik. Dari segi syariatnya atas usaha dan ikhtiar kita untuk menjadi baik. Maknanya ada syariat dan ada hakikat. Itulah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang membezakan diri kita dengan Jabariyah dan Mu'tazilah. Boleh clear? Ini perbezaan mazhab akidah. Inilah mazhab yang betul kata Syekh dalam kitab ni. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Dan kita akan sambung nanti mukjizat, karamah, sihir. Malam ni habis awal. Sonok ke? Kena lagi? Muka macam nak lagi. Sebab tadi ada dah kuliah Tok Guru. Yang kuliah Insya' ni kita ringkas-ringkas. Janji kita jalan juga. Baca sikit pun tak apa dah. Kemudian kita jawab soalan. Ada soalan? Kita kongsi soalan. Sikit soalan. Yang mana ada? Mana? Yang atas tu ke apa? Bawah sekali. Yang ni kalau tu. Ni kalau seseorang tu dia tutup aurat. Ni kalau seseorang tu benda. Oh, macam tu cara baca dia. Ni kalau seseorang tu dia tutup aurat tapi XPI tu maksud tapi time dia berlakon, padahal lepas habis berlakon dia free hair. Seumpama dia nak menunjukkan dia tu tutup aurat, sebaliknya tidak. Apa hukum dia? Dosa tahu dah nak kata macam mana ayat ni? Sebaliknya tidak. Apa hukum dia? Dosa tahu dah nak kata macam mana dia del tu. Del apa del? DEL. Dia delete tu. Dia delete tu dari golongan munafik ke? Apa dia delete tu dari golongan munafik ke? Tahulah. Maknanya orang tu dia berlakon tutup aurat. Lepas habis berlakon dia buka balik tudung dia. Jadi soalan dia munafik ke? Gitu. Okey, gini. Munafik ni dia ada munafik munafik akidah, ada munafik perbuatan.
ataupun inilah akhlak kita ni. Okey, munafik akhlak ataupun munafik perbuatan itu pun munafik amal. Disebut munafik amal. Munafik dari sudut perbuatan itu. Munafik perbuatan tu yang sabit dalam hadis tu. Ciri-cirinya cakapnya dusta, kan? Janji bohong ataupun berpura-pura macam nilah, pakai jak pakai tudung, jak tak pakai tudung. Itu dipanggil munafik amal. Munafik amal tak termasuk dalam munafik akidah. Tak jadi kafir pun. Yang kata kafir tu, jak pakai tudung, jak tak pakai tudung, sedap gamak tu nak kafirkan orang. Bukan, tak masuk dalam munafik akidah. Tu cuma munafik perbuatannya. Maknanya ada pun setengah pandangan dia tak sebut sebagai perkataan munafik, dia sebut fasik. Yang ramai ulama pakai orang macam ni adalah fasik, bukan munafik. Kan? Habis dia itu ciri-ciri munafik. Berbohong, olok-olok itu ciri-ciri munafik. Kita tak kata munafik, ciri-ciri munafik. Dia menghampiri kepada sesat tapi belum sesat. Yang lebih masyhurnya ulama bahasakan golongan macam ni adalah golongan fasik. Apa makna fasik? Fasik ialah al-fasiku huwal khariju an ta'atillah wa rasulihi. Maknanya orang yang keluar daripada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Maknanya mudah ringkasnya, orang fasik ialah orang yang bercanggah dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasul. Allah suruh lain, Rasul suruh lain, dia buat lain. Itu fasik. Tapi bukan masalah akidah. Akidah ni maknanya menyembah berhala, menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Itu baru kafir. Kan? Selagi mana orang tu tidak menyembah yang lain daripada Allah, tak boleh kita kata dia kafir. Walaupun dia tak sembahyang, walaupun tak puasa, kan? Walaupun minum arak, berzina, jahat macam mana dia buat pun, selagi mana dia tak kata Tuhan lain, ada Tuhan lain selain Allah, maknanya dia tak kafir lagi. Walaupun dia minum arak, kita tanya sambil dia mabuk, geleng-geleng kepala, Tuhan apa? Allah. Maknanya dia tak boleh, kita tak boleh dia kata kafir. Tak boleh kata dia kafir. Sebab dia masih lagi bertuhankan Allah dan berasulkan Muhammad. Jadi jangan bermudah-mudah mengata orang kafir. Dan munafik tu kafir lah. Jangan bermudah-mudah mengatakan orang munafik ataupun kafir. Adapun itu termasuk dalam fasik, orang yang melakukan dosa. Melakukan dosa besar, itu fasik itu. Sekali buat dosa besar jadi fasik terus. Kan? Sekali je minum arak, dosa jadi fasik terus. Adapun kalau buat dosa kecil berulang kali tanpa ada niat nak bertaubat, baru jadi fasik. Tu dosa kecil. Dia macam tu kedudukan fasik tu. Fasik ni maksudnya dia masih lagi Islam tapi dalam keadaan bahaya. Kalau mati esok, bicara di padang mahsyar hari kiamat nanti, dia kena bakar dalam api neraka dulu. Tapi sebab ada iman, akhirnya diselamatkan, dikeluarkan masuk dalam syurga. Kita kalau boleh tak nak langsunglah fasik-fasik tu. Nak betul-betul beriman. Biar bila mati, nak masuk pada mahsyar nanti hari kiamat, terus lalu titian sirat, laju je masuk syurga terus, tanpa nak kena lalu neraka. Itu yang terselamat lah tu. Itu okey lah. Tapi kalau fasik, dia kena bakar dulu. Tu fasik tu. Selesai. Ringkas-ringkas je. Assalamualaikum Ustaz Burhan. Ustaz Burhan dia bagi salam. Jawab lah. Bukan lah. Saya ada soalan. Apa hukum orang yang suka melebihkan solat sunat, tapi solat fardu yang ditinggal banyak? Tidak mahu qada. Mohon Ustaz Syakir jelaskan. Ada orang dia buat solat sunat banyak. Kan main tahajud. Nampak? Tahajud sampai pukul 8 pagi. Subuh tak mayang. Dah tahu ada orang jenis gila bongok macam ni. Kan? Mayang sunat banyak, fardu tak buat. Dia ringkas ni mudah ginilah. Kita tak payah bawa dalil Quran, tak bawa dalil hadis. Kita fikir dengan logik akal sudah. Okey, anda nak tanya, mudah je. Pakai kopiah ni wajib ke sunat? Pakai kopiah sunat. Pakai serban? Sunat. Celak mata? Sunat. Kayu sugi? Sunat. Kayu jubah? Sunat. Kayu kain melekat? Sunat. Spender? Tak betul lah ni? Harus? Tak akan tak murah. Jadi cuba bayang, yang wajibnya tutup aurat,
pakai kain pelikat, pastikan aurat tertutup. Bagi lelaki pusat sampai lutut. Kan? Kalau dia pakai kain pelikat saja, lepas tu dia semayang, boleh tak? Kalau kat bilik boleh lah. Kat masjid siap kena bantai dengan Tok Guru. Entah ni kenapa? Buang terbiak ke mana? Kan? Tapi nak kata ceritanya sah. Sebab yang wajib cukup. Tapi kalau dia pergi semayang, dia pakai serban saja. Tak serban je. Kain pelikat tak ada, apa tak ada. Serban saja pakai. Itu bukan setakat kena marah dengan Tok Guru, kena terajang terus. Itu semayang pun tak sah. Betul tak? Siapa tak sah? Sebab wajib tak buat. Samalah macam ni. Yang semayang fardu tu wajib, yang semayang sunat tu sunat saja hukumnya. Tiba-tiba dia buat sunat, wajib tak buat. Macam pakai serban saja. Spender tak pakai, kain pelikat tak pakai. Orang panggil gi. Korang yang kata, anak tak kata. Gila lah. Maknanya tak betul. Macam tu lah. Jadi janganlah buat sunat saja. Yang wajib dulu kena buat. Lepas tu barulah ditambah dengan yang sunat. Dan kalau buat contoh lagi, ulama buat contoh lagi macam bina bangunan. Yang ni mudah faham ni. Asas tapak tu yang wajib. Tiangnya tu wajib. Yang sunat-sunat apa yang sunat? Tingkap sunat. Kalau buat rumah tak ada tingkap pun tak apa, suka hati dia suka dalam gelap. Duduk dalam gua tak ada tingkap, boleh, tak ada masalah. Kan? Yang wajibnya tiang tu. Bumbung tak nak pun tak apa. Dia suka neutral gitu. Kalau hujan turun redor aja. Tak salah. Tapi nak buat bangunan, tiang tu mesti ada. Tapi pelik tak kalau ada orang nak buat bangunan, dia tak nak ada tiang, nak ada bumbung terus dengan tingkap. Orang panggil gila tu kata. Datang tukang nak buat rumah. Kan? Tukang. Haji, ni kita nak sebab Haji panggil saya ni nak buat rumah haji lah. Yalah memang nak buat rumah. Jadi nak tanya tiang ni mana? Kita nak pacak tiang. Tak, saya nak buat kelainan sikit kata Haji tu. Saya nak buat rumah tanpa tiang. Saya nak buat bumbung dulu terus. Lepas tu pasang tingkap. Tukang tu pandang Haji tu atas bawah. Haji ada makan ubat gegat ke benda? Mana nampak macam bengong je Haji ni. Bengong lah. Ada tiba-tiba bumbung terus. Sama ke? Bengong kan ni, makan ubat gegat ni. Tiba-tiba semayang sunat wajib tak ada lah. Jadi tak jadilah. Dia wajib ni, kata tu guru, dia ibarat bakul. Sunat barang yang menambah di atas bakul. Kalau wajib tak ada, bakul tak ada, nak buh mana barang-barang tambahan? Ataupun bakul bocor. Masuk jatuh. Jadi orang yang buat sunat tanpa buat wajib, balik muflis. Tak ada apa-apa. Biar banyak mana pun sunat ni. Mayang tak ada. Kan? Lepas tu bukan main puasa 6. Nampak? Bagus puasa 6. Puasa Ramadan tak? Puasa 6 buat. Tak terpakai puasa 6 ni. Tak terpakai langsung. Habis jadi lapar perut je lah. Pahala tak ada. Ibadat tu dikira sah kerana cukup lengkap syarat rukun. Tetapi pahalanya tak ada. Sebab apa pahala tak ada? Nak bawa pahala mana? Bakulnya tak ada. Barang wajib tu tak ada. Jadi tugas kita yang wajib bagi sempurna elok, kemudian ditambah dengan yang sunat. Tu. Tu. Ada lisan tak ada? Soalan di sini ada. Secara lisan tak ada. Nak balik awal. Okey, tak ada, kita berhenti sini. Nanti kita sambung kuliah-kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas solihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.